Atau Speaker, peruntukan 6,9 bilion dan 6 bilion untuk Sabah dan Sarawak masih hanyalah merupakan 15,9% dari jumlah besar 81 bilion atau 8,5% untuk Sabah dan 7,4% untuk Sarawak. Ini nisbah ini masih lagi tidak mencerminkan keperluan pembangunan di kedua-dua wilayah. Saya telah berucap berkali-kali bahawa agihan peruntukan sebagian harus lebih adil mengikut nisbah 50% Semenanjung, 25% Sarawak, 25% Sabah agar lebih supaya pembangunan lebih dilaksanakan dengan lebih pesat untuk Sabah dan Sarawak. Kita perlu memahami bahawa saiz Sarawak adalah lebih kurang sama dengan kawasan Semenanjung dan Sabah adalah 60% dari saiz Semenanjung. Maka peruntukan pembangunan 2026 masih menunjukkan jumlah yang tidak ada perubahan dari segi peratusan peruntukan pembangunan. Sebab itu tentu Speaker, Sabah betul-betul memohon agar hasil bersih 40% itu dibayar dan ditunaikan. Dan baru-baru ini keputusan mahkamah dialurkan di mana kerajaan persekutuan diminta agar mengembalikan pemberian khas 40% hasil yang diperoleh oleh persekutuan dari Sabah. Seperti termaktub dalam artikel 112C, 112D dan bahagian 4 jadual ke-10. Pemberian khas yang bernilai lebih kurang 20 bilion setahun akan membantu menyelesaikan keperluan pembangunan Sabah yang kini meningkat. Isu pemberian khas ini terpaksa dirujuk ke mahkamah oleh Sabah Law Society sebab kerajaan telah gagal sejak 1974 untuk mengadakan 5-year review yang mandatory. Selepas 62 tahun sejak pembentukan Persekutuan Malaysia pada tahun 63, perjanjian Malaysia telah diketepikan dan diabaikan dan peruntukan-peruntukan yang terkandung dalam perlembagaan juga masih belum dan tidak ditunaikan atau dilaksanakan dengan sepenuhnya. Maka pemberian khas 40% yang sepenuhnya yang mengikut perlembagaan yang tidak dikembalikan pada Sabah sejak tahun 74 itu bermula daripada tahun 69 sebenarnya sehingga tahun 74 di mana pembayaran 26.7 juta telah dibuat, tetapi daripada tahun 74 sehinggalah tahun 2020 selama 48 tahun ini tidak lagi dikaji semula. Walau bagaimanapun pada tahun 2020 atau 21 apabila kerajaan baru mengambil alih jabatan kuasa khas Kabinet MA63 telah ditubuhkan dan mulai daripada itu jawatan kuasa ini menjadi platform untuk membincangkan MA63. Akibat daripada kegagalan untuk menunaikan kewajipan di dalam perlembagaan dan kegagalan membayar 40% ini,
Sabah telah mengalami banyak kerugian dan banyak masalah. Tidak ada duit untuk membangunkan Sabah. Sabah banyak bergantung kepada kerajaan pusat untuk membangunkan infrastruktur, bangunan sosial seperti pendidikan, kesihatan, dan kebajikan. Sabah telah menjadi negeri yang termiskin, menjadi negeri tawanan sebenarnya, tawanan politik. Dan bayangkanlah dilema pemimpin Sabah yang mengangkat tangan tidak dapat membuat apa-apa. Kapasiti membangun potensi ekonomi Sabah terbantut oleh kekangan keuangan. Kuasa politik terjatuh pada tangan parti-parti politik daripada Semenanjung. Dan pada waktu itu juga layanan kuku besi oleh Kuala Lumpur juga telah berluasa, di mana ISA telah digunakan dengan sewenang-wenangnya. Agensi-agensi seperti SPRM, LHDN, Special Branch Police, semuanya digunakan sebagai agensi untuk mengganggu gugat, menakut-nakutkan pemimpin-pemimpin di Sabah. Keningau telah menjadi seorang daripada mangsa ini. MA 63 dan hasil bersih 40% seperti mana yang saya katakan telah diabaikan selama 53 tahun. Hanya pada tahun 2022 bila mana UMNO BN tumbang pada tahun 2018 dan kerajaan baru mengambil alih tampuk pimpinan di bawah Tun Mahathir yang menjadi Perdana Menteri kedua kali. Isu MA 63 barulah mulai dibincang secara rasmi. Walaupun akhirnya platform MA 63 ini wujud selepas 53 tahun, namun ia hanya merupakan kosmetik kerana isu-isu dan hak-hak yang penting seperti hasil pemberian khas 40% dan hak milik minyak dan gas bukan menjadi agenda utama walaupun sering ditimbulkan di dalam perbahasan di Parlimen. Keputusan dan perintah Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu baru-baru ini jelas mengenai pemberian khas 40% ini. Keputusan adalah tepat tanpa keraguan memberi pengiktirafan undang-undang pada artikel 112C, 112D dan bahagian 4 jadual ke-10 dalam perlembagaan. Dan kerajaan telah gagal mematuhi perlembagaan dan gagal mengadakan review mandatory di bawah artikel 112D perlembagaan diadakan sejak tahun 1974 dengan izin. This is a breach of the Malaysia Agreement. Datuk Speaker, rakyat Sabah khasnya beliau menaruh harapan yang tinggi pada kerajaan supaya menunaikan pemberian khas 40% ini seperti yang diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Pembayaran 40% tersebut merupakan solusi atau penyelesaian mengenai masalah infrastruktur, jalan raya, pembekalan air dan elektrik. Peluang membangunkan Sabah dari segi ekonomi dan sosial mengikut potensi yang ada di Sabah, dan Sabahan akan dapat menikmati hasil Sabah yang dinafikan sekian lama, yaitu sejak tahun 74. Harapan bahawa kerajaan tidak akan mengecewakan rakyat Sabah. Risiko isu pemberian khas 40% boleh mengkukuhkan atau memecah belahkan pembentukan Malaysia. Maka itu ini adalah peluang besar untuk kerajaan mempertahankan perlembagaan dan menegakkan keadilan. This is the right time to prove
government sincerity.